Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Apa khabar semua? Khabar Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, macam ni je lah kabarnya. Hurul tak ada. Pergi mana Hurul? Tapi dah ada 43 dah ni semuanya. Sihat semua, mak ayah semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, cikgu. Minggu lepas cikgu dekat rumah, so hari ni dah boleh bersekolah semula. Rasa lega lah sebab dah bebas, merdeka. Minggu lepas tak perasan kan cikgu pakai gelang kan? Tak perasan kan? Tahu. Tahu ke? Okay. So hari ni kita nak masuk bab baru, bab 2 untuk syllabus Form 5, tajuk Perlembagaan Persekutuan. Sebelum nak pergi lebih jauh ni, cikgu nak tanya antum lah apa yang antum faham tentang perlembagaan. Benda yang general knowledge sepatutnya untuk setiap rakyat Malaysia ni kena tahulah apa dia perlembagaan persekutuan tu. Adakah dia adalah satu lembaga yang kita tidak boleh lihat ataupun dia ialah apa? Mari kita dengarkan pandangan dari seorang rakyat tempatan tiba. Cinta Sumayah dia. Halo, Cinta Sumayah. Kalau boleh bunyi call. Tak ada Cinta Sumayah. Nampaknya Cinta Sumayah tiada dalam talian. Kita nak tanya Afiq Solihin lah. Halo, Afiq Solihin ada? Halo. Afiq Solihin ada tak? Afiq Solihin? Ada cikgu, ada. Oh, ada. Ingat tak ada tadi Afiq Solihin. Afiq, apa yang anda faham tentang perlembagaan? Apa yang anda tahu pasal perlembagaan? Perlembagaan ni apa? Adakah dia ialah sejenis lembaga? Tahu lembaga kan? Tahu tak lembaga? Afiq, perlembagaan apa? Undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang ada banyak. Undang-undang jalan raya, undang-undang hal ehwal rumah tangga. Perlembagaan tu apa? Yang tak tahu. Sambil kita berkelas ni, bolehlah tengok buku teks yang ada kat tangan antum, buku teks yang kertas ni lah. Berarti cikgu akan tunjukkan yang online ni. Undang-undang apa Afiq? Afiq pula. Yelah Afiq. Pemerintahan negara. Ulang balik. Ada masalah lain ke Afiq? Cuba ulang balik Afiq. Lembaga ni ialah apa? Undang-undang bertulis. Okey, undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis yang macam mana kedudukan dia tu? Kedudukan dia, undang-undang bertulis yang apa? Tinggi ke, rendah ke? Teras sistem pemerintahan negara. Teras sistem pemerintahan negara.
So undang-undang ni undang-undang yang kecil ke ataupun undang-undang macam mana? Besar. Okey, besar. Okey, terima kasih Afiq. Okey, untuk bahasa mudahnya lah perlembagaan ni adalah satu undang-undang tertinggi yang bertulis yang merupakan teras untuk pemerintahan negara lah, pemerintahan sebuah negara. Okay. So kalau dalam Malaysia, terms untuk perlembagaan ni kita panggil perlembagaan persekutuan. Okay, perlembagaan persekutuan. Dan mana-mana perlembagaan yang ada di dunia ni dia ada asas dia ada rujukan awal dia. So kalau kita boleh lihat teks muka surat 22 dan juga 23 sampailah ke 24 itu kandungan yang berkaitan dengan asas perlembagaan persekutuan. Okay, boleh tengok hukum kanun Melaka, kemudian ada hukum kanun Pahang, ada juga undang-undang 99 Perak, kemudian ada juga undang-undang Inggeris, yang tadi tu undang-undang Melayu lah, dan juga undang-undang yang diambil dari England, namanya Charter of Justice. So semua ini dirangkumkan dan dijadikan satu perundangan negara yang dinamakan sebagai perlembagaan persekutuan. Itu secara umumnya lah, secara umumnya. Jadi gue nak paparkan buku teks online supaya senang sikit. Tunjuk. Okay, jelas ke? Jelas cikgu, nampak. Yang pakai handphone nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, untuk tajuk bab 2 ni ada 1, 2, 3 dan 4 subtopik untuk kita tahulah yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Pertamanya tentulah kita akan belajar dan kena tahu tentang selok-belok perlembagaan persekutuan ni dari sejarah dia, dari latar belakangnya. Kita akan cari tahu apa asas untuk pembentukan perlembagaan. Second, sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. So kita lihat, tadi kita tahu latar belakang dia, dia punya asasnya, kerangka dia. Dan yang kedua, kita akan lihat dari sudut sejarahnya pula, bagaimana penggubalannya tu. Sebab perlembagaan persekutuan ni daripada tahun digubal itu bermula 1877 sehinggalah tahun 1957, kita akan lihatlah sejarah pengubalannya. Kenapa perlunya perlembagaan ni digubal ataupun senang kata perlu diubah? Kenapa agak-agaknya lah. Alia Batrisha. Rosak. Bisik tengah drill. Okay, tak apa. Laila ada Laila. Ya cikgu. Laila, kenapa perlembagaan ni perlu digubal Kenapa kita tak stick je dari awal sampai akhir? Sebab keadaan semasa dia sentiasa dia sentiasa tukar. Dia tak remain sama. Okay, bagus. Jawapan tu sangat tepat. Betul lah. Bayangkan 10 tahun yang lalu dengan pada masa ini dan juga 10 tahun yang akan datang, keadaan tu tak sama, keadaan tu tak dia punya perjalanan perjalanan pentadbiran negara tu dia tak sama dan cabarannya tu pun berbeza-beza. Jadi disebabkan itulah perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi ni perlu digubal
untuk mengikut kepada kesesuaian keadaan semasa. Kesesuaian keadaan semasa. Kenapa perlu diubah? Satunya sebab keadaan semasa. Kemudian untuk mengikut pada apa tu orang panggil kesesuaian tadi. Satu lagi untuk mengikut keperluan lah, keperluan dari segi pemerintahan, dan juga dari segi selain daripada pemerintahan juga berkaitan dengan keselamatan negara, keselamatan rakyat dan sebagainya. Sebagai contoh, baru-baru ni apa undang-undang yang selalu diperdebatkan terutamanya dalam musim PKP ni, siapa tahu? Aisyah Wajihah. Ya cikgu. Dalam musim PKP ni, apa benda yang selalu diwar-warkan berkaitan dengan undang-undang? Apa dia? Ekonomi ke cikgu? Ha? Ekonomi ke? Bukan, berkaitan dengan denda yang berkaitan dengan PKP ni. Pemakaian mask cikgu. Ya. Pemakaian mask, okay. Maksudnya kalau tak pakai tu macam mana? Kalau tak pakai mask kemudian Kesaman. tak Kena jaga denda. jarak. Kena kompang cikgu. Kena bayar Ah. konti. Berapa tu? 1,000 cikgu. Ya. RM1,000. Kemudian sekarang ni kan ada yang terbaru. Apa dia? Apa dia Laila? Ya cikgu. Apa dia yang terbaru ni? Terbaru. Ha. Berkaitan dengan COVID-19 juga kan cikgu? Yelah. Scan masih terus cikgu. Ya ke? Sekati saya kan tapi tak apa. Scan tu memang kita wajib scan lah kalau masuk apa-apa mana-mana premis. Ni dari segi undang-undang ni, siapa yang melanggar peraturan PKP tu? Masuk penjara cikgu. Ni ke cikgu, menteri yang Naik ke rakyat. 10,000. Menteri apa tu? Menteri apa tu? Tahu ke tak tahu? Tak. Uish, teruknya. Aduh. Mana cikgu pernah baca tapi tak keluar pula. Baru lagi ke cikgu? Dah lama dah. Baru lagi. Maksudnya kan sebelum ni kita kena compound RM1,000 kalau kita memang disabitkan kesalahan melanggar undang-undang, melanggar peraturan PKP ni kan. Tapi bila dah diwartakan siapa-siapa yang melanggar PKP tu sekarang dah tak ada budi bicara lagi dah. Maksudnya dah tak ada dah nak berbincang dengan polis ataupun dengan penguasa ni untuk
tidak diberikan kompaun 1000 dan sebagainya, so dia boleh disabitkan dengan hukuman penjara. Jadi undang-undang yang telah diketatkan ni tujuannya adalah supaya rakyat tu ataupun kita semua ni lah dia tertakluk dengan undang-undang, tertakluk dengan PKP. Okay, macam kita lihat RM1,000 tu adalah satu amount yang tidak sama dengan semua orang. Faham tak? Tidak sama. Maksudnya kalau golongan yang berpendapatan rendah ataupun sederhana, mungkin kapasiti punya pendapatan keluarga tu yang tidak yang kurang dan sebagainya, RM1,000 tu adalah satu jumlah yang membebankan berbanding dengan kalau ada orang-orang kenamaan ataupun mereka yang ada kemampuan yang tinggi dan sebagainya. RM1,000 tu sebagai satu jumlah yang jumlah yang kecil lah, jumlah yang senang lah untuk dibayar dan sebagainya. Jadi ada satu cadangan yang diutarakan supaya kompaun ni dinaikkan, mungkin atas daripada RM1,000 dan sebagainya. So sekarang ni bila disabitkan dengan kesalahan berkaitan dengan pelanggaran undang-undang PKP ni, polis boleh saja menangkap tanpa budi bicara sekiranya memang betul-betul berlaku kesalahan yang melanggar pada PKP. Okey, itu dia Laila Amani dan juga untuk yang lain. Okey, persoalan lagi untuk Antuk. Kenapa perlunya undang-undang ni? Persoalannya, kenapa perlunya undang-undang ni? Apa nak jawab? Syaza, cuba Syaza. Untuk kesejahteraan cikgu. Sebab kalau tak ada undang-undang ni nanti orang suka hati lah nak buat apa-apa pun. Suka hati je nak drive dekat jalan raya ikut pula melawan arus. Mungkin kalau waktu tengah-tengah malam tu kereta dah tak banyak, dia boleh bawa laju-laju dan merempit dan sebagainya. So undang-undang tu betul lah Syazah kata untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dan selain daripada menjamin kesejahteraan rakyat, sudah tentulah sebagai satu teras untuk pemerintah negara ni menjalankan pentadbiran negara dengan adanya alat untuk mengawal masyarakat iaitu undang-undang. Jadi ada kemudahan ataupun senanglah untuk pemerintah menjalankan pentadbiran. Okey. Cikgu present lah. Kemudian berkaitan yang ketiga ialah berkaitan dengan ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Dia ada ciri tradisional dan juga ada ciri moden. Nanti kita akan lihatlah apa ciri moden dan juga apa ciri tradisionalnya. Dan yang terakhir, poin yang keempat iaitu pindaan perlembagaan persekutuan berlaku pada tahun 1963 dan juga 1965. Dan juga ada isu-isu yang berkaitan dengan pindaan-pindaan ini lah. Okey, apa beza gubal dengan pinda? Siapa tahu? Pindah ke cikgu? Aduh. Gubal dia baru nak buat tu. Pinda dia nak ubah apa yang telah digubal. Okey. Sokong. Dia macam tambah lagi apa yang patut ditambah dekat undang-undang tu. Okey, betul. Kalau gubal ni benda yang belum ada nak jadi ada. Pinda ni kira macam dia edit dan tambah undang-undang yang sedia ada, kemudian diperbaiki, ditambah baik. Itu dia bahasa yang mudah saja untuk pindaan. Ini berlaku pada 2 tahun iaitu 1963 dan 1965.
Okay, kita lihat dulu latar belakang untuk sejarah perlembagaan persekutuan. Okay, macam tadi, siapa tadi cakap, Afiq bagi tahu perlembagaan ni adalah satu undang-undang yang besar dia kata tapi yang tepatnya ialah undang-undang tertinggi. Okay, undang-undang tertinggi sebagai teras untuk pemerintahan sesebuah negara lah. Okay. Kemudian sebelum datangnya British, negara kita ni diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Maksudnya waktu tu raja tu dianggap sebagai pemerintah yang ada kuasa mutlak. Bila maksudnya kuasa mutlak, semua titah ataupun undang-undang yang berkisar dalam pemerintahan beraja ni perlu dilaksanakan lah. Sebab itu adalah satu kuasa mutlak raja sebelum datangnya British. Kemudian raja kemudian bila datangnya penjajah telah mengubah satu keadaan politik negara dalam negara, dia raja tu pula memerintah berdasarkan undang-undang dan juga peraturan yang digubal. Dan pada zaman pemerintahan penjajah, zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Maksudnya raja tu masih lagi ada kuasa, masih lagi diberikan mandat sebagai ketua negara, namun kuasa mutlaknya tu ditarik dan digantikan sebagai raja yang perlu mengikut kepada perlembagaan. Dan perlembagaan tu pula ditetapkan oleh eksekutif ataupun itu dipanggil satu kuasa pentadbiran yang menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara. Faham ke setakat ni? Faham. Faham boleh tu? Faham cikgu. Sebenarnya macam ni lah, masa zaman Sultanan Melayu Melaka dulu, raja berkuasa mutlak. So undang-undang tu dijalankan, ketuanya ialah raja, ketuanya ialah sultan. Undang-undang Pemekaran Melaka, undang-undang Laut Melaka. Okay. Bila datangnya penjajah dan last kali British ni cuba untuk menukar sistem tersebut. Jadilah raja ni sebagai raja yang mengikut pada perlembagaan, tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Kemudian ditubuhkan pula satu lagi kuasa yang lain, iaitu kuasa eksekutif. Tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan negara. Okey, itu dia. Okey, asas pembentukan perlembagaan ada beberapa asas lah, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris. Jadi, kalau kita lihat Undang-Undang Negeri Melayu, raja tu sebagai pemerintah yang utama lah. Okay, pemerintah yang utama. Kemudian yang mengikat antara rakyat dan juga raja tu ialah apa dia? Ni. Kesetiaan. Kesetiaan. Ketaat-setiaan. Kemudian undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Ni yang saya cakap. Segala apa yang dititahkan oleh raja atau sultan itu dianggap sebagai satu undang-undang. Jadi perlu dilaksanakan. Okey. Itu dari segi titah. Kemudian dari segi yang bertulis, dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka ada dua yang kita dah belajar pada tahun lepas masa form 4 kan, masa form 2 kan, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Form 4 pun ada juga ni. Pengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain dan juga mempengaruhi undang-undang bertulis negara lain negeri lain. Okey, ada juga undang-undang bertulis di negeri Melayu yang dijadikan sebagai panduan, iaitu Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor,
dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okay. Yang antum kena ingat ialah dalam asas latar belakang pembentukan Perlembagaan Persekutuan ada dua, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang British. Undang-Undang Inggeris. Kalau Undang-Undang Negeri Melayu diambil daripada Zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu ada dua, Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kemudian berdasarkan undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu yang lain, diambil contohnya dari Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak. Sebelum kedatangan Barat, negara sudah mempunyai undang-undang, betul lah, dan adat Melayu digunakan sebagai asas perlembagaan. Okay. Adat Melayu dijadikan sebagai asas perlembagaan. Ini sebelum kuasa penjajah datang. Dan menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Mana senang katanya ialah adat Melayu itu sendiri dijadikan sebagai asas untuk menggubal undang-undang yang nak dibuat semasa kerajaan Kesultanan Melayu dulu. Itu adat Melayu. Kita lihat contoh untuk Undang-Undang Negeri Melayu. Ini Undang-Undang Negeri Melayu ni dia berubahlah sedikit demi sedikit selaras dengan perkembangan masyarakat dan juga pengenalan undang-undang dari Barat. Memanglah setiap undang-undang yang ada di dunia ni dia mesti akan berubah ikut pada peredaran zaman. Okay. Kalau dijajah, undang-undang sebuah negara tu mesti akan berubah lah ikut kepada penjajah tu nak buat macam mana. Ini gambaran Hukum Kanun Pahang. Cuba tengok tulisannya, tulisan Jawi lama, boleh baca tu. Melaka. Macam bahasa Arab pun ada juga. Kan? Apa ni? Sekalian alam ini dengan cahaya. Yang tu cikgu dah tak boleh baca. Sejahteranya dan ni kalau dapat baca ni memang seronok kan. Undang-Undang 99 Perak. Tulisan dia tengok macam toge, panjang-panjang macam tu. Ni semua tulisan tangan bukan tulisan yang bercetak lah. So kita lihat kan dia unik. Rasa saya Siapa yang dekat Putrajaya tu mungkin boleh pergi Putrajaya. Kat mana yang ada tempat hasilkan mazhab tu? Putrajaya. Shah Alam ke mana? Tahu tak siapa pernah pergi? Tak pernah. Tak pernah you. Cikgu pun tak pernah lagi. Sebab tu cikgu tak ingat kat mana tempat dia. Cikgu tengok dekat TV je lah. Okey, kita tengok undang-undang Inggeris. Dia punya perjalanannya. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat dikenali sebagai Charter of Justice. Okay. Bermula dari negeri-negeri selat. Dia diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Asal dia dari England. Jangan terpilih bersesuaian dengan kegunaan. NNS sahaja diguna pakai. Yang sesuai saja digunakan. Contohnya Charter of Justice 1807. Maksudnya Charter of Justice ni ada banyak dan hanya diambil yang bersesuaian untuk kegunaan negeri-negeri selat saja. Manakala di Sarawak terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Common Law of England. Kalau di Sabah pula terdapat undang-undang yang sama disebut sebagai Sabah Application of Laws
Ordinance. Dia tak ada beza apa pun, cuma beza nama je lah. Sabah, Sarawak, Application of Laws Ordinance. Kalau di Sarawak 1949, Sabah 1951. Itu yang secara umum je lah. Ni dia proklamasi of Sarawak Constitution. Yang kita boleh lihat, tengok bawah itu. C.V. Brooke, Rajah of Sarawak. James Brooke kan. C.V. ni apa cikgu pun tak sure lah. Charles Viner Brooke. Charles Viner Brooke, Rajah of Sarawak. Rajah tu ialah raja lah. Itu dalam bahasa British lah tu. Rajah of Sarawak. Pada zaman pentadbiran British NNS, masih ingat lagi 3 negeri NNS? Ingat. Apa dia? Negeri-negeri Selat. Negeri Selat. Melaka, Pulau Pinang. Singapura, Singapura. Melaka, MPS. Pulau Pinang, Singapura. Okay. Memperkenalkan undang-undang yang diambil dari England, Charter of Justice. Inilah yang tadi. Okey, tengok apa matlamatnya. Untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Ini punya Charter of Justice 1, 2, 3 yang dijalankan di negeri-negeri Selat. Justice yang pertama berlaku di Pulau Pinang, di mahkamah di Pulau Pinang. Kemudian Justice yang kedua menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Dan yang ketiga mewujudkan pula mahkamah di Singapura dan Melaka, Singapura dan Melaka, kemudian di Pulau Pinang. Senang kata, bila adanya undang-undang ni lah yang menubuhkan mahkamah. Sebenarnya kalau tak ada satu tempat ataupun premis untuk menjalankan undang-undang, macam mana undang-undang ni nak berjalan? Sebab tak ada tempat untuk membahaskan undang-undang tu sendiri. Tak ada tempat untuk membahaskan jenayah yang berlaku tu. Jadi kena ada satu tempat namanya mahkamah. Kita lihat ni apa pula, pada bulan Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang. Okay, kuasanya dipanggil Kansel Negeri ataupun Majlis Negeri bahasa Melayu, yang mengandungi 45 orang ahli. Pengerusinya ialah Ketua Setiausaha. Dan majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur. Ketua yang dianggotai oleh Ketua Setiausaha, ada Setiausaha Kewangan dan juga Peguam Negara. Kemudian Perlembagaan Sarawak 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan juga Kaunsil Negeri. Okey, ni sketsa politik di Sarawak. Okey, perlembagaan di Sarawak. Pertamanya, Perlembagaan Sarawak tu bagi kuasa kepada badan untuk buat undang-undang, iaitu badan tu dia panggil sebagai Majlis Negeri. Dalam Majlis Negeri tu ada 45 orang. Pengerusinya, ketuanya ialah Ketua Setiausaha. Kemudian di atas badan, di atas Majlis Negeri ni ada Majlis Tertinggi. Pengerusinya ialah Gubernur, dianggotai oleh Ketua Setiausaha yang jadi ketua untuk Majlis Negeri tu. Kemudian ada pula Setiausaha Kewangan dan juga Peguam Negara. Dan perlembagaan ni pula 1999, 3 tahun selepas tu, dia beri kuasa pentadbiran negeri ni, negeri Sarawak ni, kepada Majlis Tertinggi. Faham ke? Mula-mula kuasa tu daripada Majlis Negeri. Kemudian 3 tahun lepas dia berikan kuasa tu kepada Majlis Tertinggi. Itu dia punya perjalanan ni lah. Kemudian kalau di Sabah, ditubuhkan Majlis Undangan dan juga Majlis Kerja tahun 1950. Majlis Undangan ni memberi kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. So kalau di Sabah dia lebih ringkas.
tubuhkan majlis undangan dan juga majlis kerja. Kemudian majlis undangan tu bagi kuasa, bagi kuasa je kepada gubernur supaya boleh jalankan pemerintahan di dalam Sabah lah. Okay, kita lihat kesimpulannya, institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Walaupun begitu, beberapa pindaan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan. Ini yang cikgu nak antum faham. Okay? Dan juga demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. So, kalau orang tanya, apa asas perlembagaan negara pada hari ini? Yang berkaitan dengan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. So, asasnya ialah ini dia. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Itu kerangka asal perlembagaan yang ada pada hari ini. Maksudnya ni perlembagaan yang mula-mula sekali. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, setakat ni 2.1 ada masalah ke? Tiada. Tiada. Okey, kita masuk untuk 2.2. Kita lihat apa sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ni. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula tahun 1877, lama hinggalah tahun 1957. Berapa tahun tu? 1957, 1877. 1957, 18 80. 80 tahun lamanya. Lama je. 1877. 80 tahun. Lama tu. 80 tahun lamanya untuk menggubal perlembagaan persekutuan. Bayangkan. Begitu lama. Okey, pembentukan undang-undang dalam sebuah negara dilakukan oleh badan yang sah. Istilah badan yang sah. Kalau tak, macam mana perlembagaan tu nak jadi valid? Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen. Parlimen ni berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara. Maksudnya, saban tahun kita lihat perbahasan yang berlaku dalam Parlimen, semua tu adalah sebagai satu membuat keputusan untuk membincangkan pelbagai isu negara hari demi hari. Sebabnya kita tahu setiap hari mesti akan ada isu-isu baru yang perlu dikemaskini, yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melancarkan pemerintahan negara. Kita lihat sejarah negara, sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan yang penting dalam meminda perlembagaan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara. So, sebagai seorang wakil rakyat, apa yang antum rasa ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang wakil rakyat? Hurul Ain dah ada. Hurul Ain boleh cakap ke? Halo. Hurul Ain ada. Ya, cikgu. Hurul Ain, apa yang Hurul rasa wakil rakyat? Wakil rakyat. Ha. Wakil rakyat tu macam orang politik. Ya. So, apa ciri-ciri yang perlu ada pada seorang wakil rakyat ni? Mesti kena berpengalaman.
Pengalaman dalam apa tu? Dalam bidang politik. Okey. Ada pengalaman dalam bidang politik. Selain tu? Ada pengalaman means dia kena ada pengetahuan yang mendalam lah dalam bidang politik kan. Selain tu macam mana? Dia kena ada perasaan apa terhadap rakyat ni, terhadap orang di bawah ni. Turun. Dia kena bertanggungjawab. Tanggungjawab yang macam mana tu? Memastikan keadilan dan keamanan rakyat. Okey, memastikan keadilan dan keamanan rakyat ataupun keamanan sejagat. Maksudnya dia kena faham lah situasi rakyat yang macam mana kan. Situasi kepelbagaian rakyat, masalah-masalah rakyat tu. Wakil rakyat tu kena tahu. Bukan sekadar tahu, ambil tahu, tapi kena juga ambil tindakan. Kena ambil tindakan. Sebab tu kita sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab menentukan masa depan negara, apabila kita membuat pilihan untuk memilih wakil kita tu, wakil rakyat kita tu, kita kena betul-betul tahulah siapa dia, kemudian macam mana orangnya. Bukan kita memilih berdasarkan atas tiket parti sahaja, tapi sepatutnya perlu melihat orang perorangan wakil rakyat tersebut. Okay? Terima kasih Hurul. Kita teruskan lagi. Kalau di NNS, melindungi silat, terdapat Charter of Justice. Ni yang tadilah. Tujuannya adalah untuk melindungi penduduk. Sama je dia punya tujuan umumnya, untuk tegakkan kedaulatan negara, untuk menjaga rakyat, melindungi penduduk. Dan sementara itu, pembentukan Undang-Undang Negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Maksudnya kalau dekat negeri-negeri Selat, Melaka, Singapura dengan Pulau Pinang, digunakan Charter of Justice. Tujuannya adalah untuk melindungi penduduk. Kalau pembentukan Undang-Undang Negeri Melayu, Negeri Melayu tu, pemulanya ialah Majlis Negeri Perak. Untuk kita lihat pemulanya untuk Undang-Undang Negeri Melayu ni tahun 1877. Syarat pertama yang dia jalankan oleh Majlis Negeri Perak, pengerusinya ialah Raja Muda Yusof. Majlis ni berperanan untuk menggubal. Okey, tahu kan tadi menggubal tu apa? Iaitu nak buat undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya peranan yang sama ni dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri-negeri Melayu yang lain. Maksudnya Raja Muda Yusof ni lah yang menjadi titik tolak untuk permulaan satu perundangan negeri-negeri Melayu. Kemudian diikut pula gerak tersebut oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Tengok orang-orang dia. Wow, gambar style betul. Oh, siap dengan apa benda tu yang juga macam Raja Lembing ni. Ke tongkat tu? Tongkat sini. Cerut. Cerut Isap panjang je. Tongkat Raja Muda Yusof duduk di tengah bersama Sir Hugh Law. Sir Hugh Law berdiri. Nampak tak yang belah kiri tu? Itu pun dia ada pegang tongkat juga kan. Tapi memang style zaman dulu-dulu, dalam ambil gambar dia akan pegang tongkat kan. Kalau hantu perasan lah. Style orang dulu-dulu. Orang-orang kenamaan dulu-dulu.
Kalau dia nak ambil gambar, dia akan pakai baju rasmi dia tu macam tu, dengan pakai kopiah macam tarbus juga pun ada, dan juga memegang tongkat tu lah. Jadi kalau ada colour ni cantik ni kan. Oh. Tinggi tongkat ni. Kan tu lah cakap tu. Tongkat Tawasi. dia Macam lembing. pun. Rasa tu Raja Lembing lah, dipinjam kejap. Kalau tongkat macam panjang sangat ni. Ni kan kat Padang ni, jadi dia tengok ada yang sebelah tu pegang tongkat. So dia nak ada tongkat juga. Oh, belakang tu pun ada juga tu kalau perasan. Orang yang belakang tu. Tapi tu macam askar Tu macam bukan orang tempatan. Sebab dia pakai, apa tu nama dia? Bukan serban. Apa tu kalau orang Sing pakai tu? Nama dia? Apa lah nama? Ya, yang orang Sing pakai tu. Bunjut Tengkolok ke tengkolok? Tahu tak Umar? Apa nama dia Umar? Tengkolok cikgu. Golok pula. Kan? Itu yang Sing pakai tu. Alah. Ingat lah nama. Turban sing. Turban cikgu, turban. Turban Turban. Tur. Ya ke turban? Ya ke? Turban. Betul lah. Betul kan? Betul, saya cakap betul. Gempok lah. Betul cikgu, betul. Saya dah say macam ni. Turban. Lah. Turban. Asal keluar. Ni. Oh. Turban tu ialah serban lah. Turban. Oh, sekarang dah jadi style turban ni. Okay lah. Dia panggil dastar itu, dastar. Dastar. Oh, dipanggil sebagai dastar juga. Okey, tadi tahun 1877 Raja Muda Yusof di Perak. Kemudian 1946 undang-undang di NNS yang gunakan charter tadi digubah oleh Majlis Undangan Negeri, manakala Undang-Undang di Negeri Melayu Bersekutu NNMB digubah oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di Negeri Melayu Tidak Bersekutu pula digubah oleh Majlis Negeri. Maksudnya, kalau negeri-negeri Melayu Bersekutu ni digubah oleh Majlis Persekutuan sebab dia ialah federal. Tapi kalau negeri Melayu yang tidak bersekutu digubah oleh negeri-negeri masing-masing, sendiri-sendiri. Ini contoh gambaran untuk akta dan juga ordinan negeri-negeri Selat. Kita boleh lihat gambarnya. Kemudian ialah buku The Laws of the Federate Malay States. Ini gambarannya. Wah, ini kalau kita dapat pegang ni dan tengok kandungan ni, mesti rare tu. 1948, 2 tahun selepas tu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu titik penting pembentukan sebuah persekutuan federation yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, Pulau Pinang. Okay, negeri-negeri Melayu tu termasuk negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, kemudian diambil Melaka dan juga Pulau Pinang. Kan? Masih ingat lagi kenapa Singapura tak dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Apa ingat? Kenapa Singapura tak dimasukkan? Tanya siapa ni? Said. Allah. Kenapa Said?
Kenapa Singapura tak diambil dalam Tuan 1948 tu? Dia dah keluar gue dari Malaysia ni, Ketenangan Melayu. Kenapa dikeluarkan? Jangan. Dia bukan dikeluarkan, dia tak masuk pun, tak dimasukkan. Enggak. Sebab Singapura tu nak dijadikan apa? Apa dia? Tak ingat gue. Siapa tahu? Jadi pelabuhan je gue. Nak dijadikan pelabuhan bebas. Sebabnya Singapura tu kan tempat dia strategik. Okay, sebab tu nak dijadikan sebagai satu pelabuhan bebas yang tidak menerima pemerintahan yang sama dengan persekutuan. So nak diasingkan, tujuannya supaya keuntungan tu boleh dikaut oleh British sepenuhnya lah. Nampak tak? Okay, kita sambung sikit lagi. Antara kandungan yang terdapat dalam Persatuan Tanah Melayu 1948 ni berkisar berkaitan dengan pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga berkaitan dengan kewarganegaraan. Okay, ini gambar Raja-Raja Melayu bersama dengan General Sir Gerard Walter Robert Templer. Sir Gerard Templer, masih ingat lagi Sir Gerard Templer? Ini nama panjang dia. Pesuruhjaya tinggi British di Persatuan Tanah Melayu semasa mesyuarat Majlis Raja yang ke-25. Okey, siapa yang pegang tongkat kat sini? Gerard Templer tu, itu rasanya macam bukan tongkat tu. Pedang. Wah, kalau ada colour bagus ni kita boleh nampak. Dia punya warna-warni baju dan juga pangkat ni. Ini agung yang pertama kan? Tuanku Abdul Rahman tu tak? Yang sebelah kiri Gerard Templer tu. Ya. Rata-ratanya memakai cermin mata. Itu namanya. Okey, dan tahun 1957 Suruhanjaya perlembagaan ini dikendali. Ya, ada satu Suruhanjaya. Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Maksudnya ditubuhkan satu Suruhanjaya untuk menggubal perlembagaan, okay, untuk persekutuan ni. Iaitu Perlembagaan Persekutuan tahun 1997 tu yang ada sebelum merdeka ni, dibuat satu Perlembagaan Persekutuan tahun 1997, disesuaikan pula dengan model Westminster. Westminster ni diambil dari Britain. Kenapa Britain? Ialah sebab British yang menjajah kita. Itu yang mudah je lah. Perlembagaan ini berkuasa sejurus selepas kemerdekaan. Maksudnya selepas merdeka tu, so perlembagaan ini diguna pakai dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Okay, ini ialah bangunan Parlimen Malaysia. So siapa yang pernah lalu di hadapannya mesti akan tahulah, dikawal ketat oleh polis. Bukan sembarang orang yang boleh masuk. Hatta kalau media nak masuk pun kena tunjukkan pas media. Begitu juga dengan wakil rakyat. Dia ada pengenalan je lah untuk masuk ke dalam ni. Dan juga kalau ada yang buat lawatan untuk melihat perjalanan sidang perbahasan yang berlaku di Dewan Rakyat, so kena ada satu surat kebenaran khas lah
yang dikeluarkan oleh Parlimen. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Okey, ni ialah laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermodelkan Westminster, memandangkan negara kita mempunyai asas perundangan bertulis, maka hari ini banyak membantu Malaysia menggubal sebuah perlembagaan yang bertulis. Maksudnya kita banyak sumber undang-undang yang bertulis. So itu semua membantu kepada negara kita untuk menggubal sebuah perlembagaan yang bertulis. Membantu. Okay, untuk 2.3 dan juga 2.4 cikgu masuk pada minggu hadapan lah. Okay, cikgu nak tanya beberapa orang apa yang dia faham untuk kelas kita hari ini. Ada nak volunteer? Aiman lagi itu dah Aiman. Nazirul lah, asal macam tak dengar suara Nazirul ni. Nazirul Alif. Ya. Cuba entah rangkumkan apa yang dapat dipelajari pada hari ini. Boleh nak? Memang kita boleh nak. Kita dapat belajar apa hari ni? Dua benda apa dia? Kita belajar tentang perlembagaan tu. Perlembagaan ni penting untuk negara tu. Okay. Dari segi apa tu kita belajar perlembagaan ni, dari segi apa? Apa dia? Berkaitan dengan apa? Kandungan ke apa? Kandungan undang-undang tu. Kandungan? Kita tak masuk lagi kandungan. Undang-undang. Yelah, berkaitan dengan apa tu? Ini kan kita belajar pasal perlembagaan persekutuan. So kita belajar, kita tengok berkaitan dengan apa? Takbiran. Tu yang 2.1 tu berkaitan dengan apa? 2.1 dengan 2.2. Latar belakang. Ya? Latar belakang. Ya, latar belakang. Satu lagi? Dengan asas pembentukan. Asas pembentukan tu dalam Sejarah latar belakang. Sejarah? Sejarah pengubalan. Sejarah pengubalan. Itu dia Nat. Satu latar belakang, satu lagi sejarah pengubalan. So kena tahulah apa yang kita belajar hari ini. Okay, terima kasih Nat. Seorang lagi, Putri. Siapa ni cikgu? Jarang dengar suara dia. Ahlam Batisha. Syafiqah pun jarang dengar. Syafiqah Usman. Ahlam ada? Halo, mana Ahlam? Mana Ahlam? Halo. Ahlam tak ada Mana pergi Ahlam? Syafiqah Husna. Syafiqah ada? Tak ada juga. Syafiqah. Mana pergi semua ni? Fahda ada Fahda. Ya.
Fahda, cuba rangkumkan apa yang telah dipelajari hari ini. Kita dapat tahu perlembagaan ni. Dalam perlembagaan tu ada sejarah dia dalam perlembagaan persekutuan. Ada sejarahnya, okey. Dari mana asasnya perlembagaan ni? Diambil daripada mana? Dari nilai tradisi Kesultanan Melayu. Okey, diambil daripada nilai tradisi Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian kalau dari barat, tu diambil daripada apa? Dari barat cikgu. Undang-undang Inggeris, kan? Apa nama charter tu? Charter of Justice. Okey, Charter of Justice. Itulah dia. Maksudnya undang-undang perlembagaan persekutuan yang ada pada hari ini, kerangka awalnya ialah daripada Perlembagaan Persekutuan 1957 yang bermula daripada 1948 lagi. Kemudian awalnya tu sejarahnya pula bermula daripada 1877. So mengambil masa selama 80 tahun perjalanan perlembagaan tu yang ada pada hari ini. Sejarahnya bermula di situlah. Sejarah perundangan di negara kita bermulanya di situ. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan. Kalau tidak ada, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dan minta tolong baca untuk 2.3 dan juga 2.4. 3 dan 2.4. Oh ya, satu lagi cikgu lupa lah hari tu nak cakap. Yang kerja pembentangan tu kena buat dalam bentuk PowerPoint. Okay, buat dalam bentuk PowerPoint. Buat dulu, nanti cikgu akan minta untuk submit kan. Mungkin cikgu akan buat satu Google Form untuk antum submit kerja tersebut lah. Yang berkaitan dengan cabaran mengekalkan kedaulatan negara tu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau dah terbuat dalam Microsoft Word, boleh tak? Boleh. Asalkan ada isu-isu cerita tu lah. Dalam Word pun boleh, tak masalah, asalkan ada. Okay, apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Okey. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Masih lagi. Masih Sen. Masih Omar. Terima kasih cikgu. Terima kasih Muhammad Sabir Tali. Terima kasih Nazirul Ali Panji Petik lagi. Terima kasih Dak Ali. Berhenti lagi. Baik cikgu. Bye.